Okey. Baik, apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Okay. Jadi ini kali yang kedua. Ingat kali yang pertama ialah tentang taharah dan wuduk. InsyaAllah kita semua dah praktiskan ya. Jadi setiap apa yang kita dapat ya, ilmu yang kita dapat insyaAllah kita faham dan kita tahu berbuat dan kita amali. Kemudian kita amal berulang-ulang kali ya. Lepas itu ia menjadi sebagai amalan kita. Itu yang kita nak ya. Jadi samalah juga dengan hari ini ya. Kita nak mulakan dengan tajuk kita ialah tentang yang telah diberi oleh Liza, dipanggil Liza ya. Okey. Takbiratul ihram ya, ingat ya, takbiratul ihram dan rukuk ya. Jadi sebenarnya kalau lihat pada tajuk ya, jadi semua kita dah buat dah ya. Jadi sekarang ni kita nak cek ya, nak periksa, nak mendalami lagi apakah kebiasaan yang kita lakukan itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang kita dapat ya daripada buku-buku fiqh ya, daripada ulama, daripada sahabat-sahabat, daripada tabi'in ya. Jadi alhamdulillah, jadi saya bawa ya daripada guru saya yang mengajar tentang mari mendirikan solat ya. Saya ingat mungkin dah ada beberapa buku ni. Liza dah ada buku ni, Azina dah ada ya buku ni. Dia ada warna biru ataupun warna berbagai-bagai lah, tapi tajuknya sebab ia pada saya ia sangat penting ya, sebab dia tunjuk ajar cara bagaimanakah kita mendirikan solat ya, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. Tapi kita tak lihat Nabi solat, tapi kita melihat daripada sahabat-sahabat ya, kepada tabi'in dan kepada ulama-ulama kita yang mengarang ya buku daripada Imam Nawawi ya, daripada 4 mazhab kita dan juga pada mazhab kita iaitu Imam mazhab Syafi'i kita, turun sampailah kepada 1400 tahun yang dulu sampailah sekarang ini. Jadi dalam banyak kitab-kitab itu ulama-ulama kita telah membukukan dan mengajar ya. Saya daripada Terengganu ya, jadi saya dapat jugalah daripada dari kitab-kitab tu kan. Jadi turun temurun tu kebetulan pula kitab tu daripada yalah, maknanya sebab ulama silam itu kan dia kena insya-Allah lah dari darah daging kita semua kan. Jadi niat kita untuk mendalami, buat dan mendalami dan membuat dan memperluaskan, meramaikan lagi orang mengikut cara-cara yang betul ya. Sebab apa? Sebab bila kita pergi ke tempat-tempat solat ya, kita lihat dia berbagai cara, betul tak ya? Berbagai cara kan. Angkat tangan takbiratul ihram misalnya kan, macam-macam kan ada sikit, ada banyak, bertanya-tanya kan. Jadi sekarang ni kita bolehlah buat pertanyaan, apakah cara yang betul ke? Angkat tangan tinggi rendah, dua-duanya boleh ya, boleh diharuskan ya. Jadi ada dia punya rujukan dia, ada disebut dalam kitab-kitab. Ya, jadi maknanya kita melakukan pelakuan dalam solat itu adalah dengan yakin kita mengikut, inilah dia contoh yang betul. Jadi kita bukan buat sesuatu yang kita agak-agak, tidak. Tak boleh agak-agak kita ikut suka nak buat, tidak. Ya, jadi itulah kita niat kita ialah kita lakukan itu. Adakah kita buat selama itu betul? Jadi kalau tak betul, kita perbaiki, kita tingkatkan lagi dan tak mudah untuk betulkan dalam masa sedikit masa. Ya, mungkin dia ambil masa 1 minggu ataupun sebulan ataupun beberapa bulan. Jadi yang pentingnya ialah kita tahu cara yang betul, ittiba. Apa makna ittiba? Ialah mengikut cara Rasulullah. Jadi semuanya kita niat kita nak ikut sebagaimana yang hadis Nabi lah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, jadi itulah niat kita. Kita sebutkan niat dulu, kita biar teguhkan ya. Teguhkan niat kita mengapa kita datang, mengapa kita nak belajar, dan kita harap lebih ramai lagi lah yang datang untuk mengetahui, sebab
Bila kita pergi mana-mana masjid surah tu masih lagi juga dalam taraf yang maksudnya yang tak ikutkan. Jadi timbul rasa bagaimana nak meramaikan lagi orang mengikut sunnah-sunnah Nabi. Ya, itu tujuan. Jadi kita pergi kepada sepatutnya rukun solat ni ada berapa? Sepatutnya ada 13. Kita pergi pada yang kedua ni Liza. Ya, yang pertama niat. Ya, niat tu tak disebutkan tapi kita semua dah tahulah ya, niat tu yang membezakan itu ialah niat solat fardu dengan sunat ya. Kita perlu kita ingat itulah. Jadi saya tak panjanglah, masa sejam je ya puan pengerusi ya. Jadi nanti mungkin lepas-lepas ni boleh panjang lebarkan lagi kan. Jadi saya sentuh sikit je niat ya. Bismillah ada qasad ya. Niat kita nak solat ya. Jadi nak qasad kita solat. Kemudian yang kedua ialah ta'yin. Biasa kita dengar ta'yin tu ialah maksudnya lah kita menentukan solat apa. Ya, solat apa. Solat itu ialah solat fardu zuhur ke, solat asar ke, itu ta'yin. Mesti ada 3 ya. Yang penting qasad aku nak solat. Bukan aku nak kerja lain, mudah aja sebenarnya kan. Jadi qasad solat. Yang kedua ta'yin. Yang ketiga ialah ta'arud. Ta'arud tu ialah menunjukkan bahawa ini solat fardu 5 ni, kemudian ini solat sunat. Itu dia. Jadi bila time solat fardu tu, ini fardu lah, fardu zuhur, ya, fardu asar. Itu kena tentukanlah ketiga-tiga perkara. Ya, jadi kemudian kita pergi kepada takbiratul ihram lah ya. Masa ni berjalan tengoklah dah berapa minit dah. Okey, baik. Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram sejak bila kita mula belajar solat. Macam mana kita buat? Kan? Lepas tu kita baiki kan? Betul kan? Jadi kita baiki tu macam mana caranya. Jadi kalau selalunya lah kalau saya pergi di tempat-tempat awam tu kan dia orang buat kan solat kan dia tangan dia macam sambil lewa je lah. Kan sepatutnya tangan tu kena begini ya. Takbiratul ihram tangan diangkat. Ya, tangan diangkat tu kena, saya buat mula-mula macam ni dulu, lepas tu bengkok sikit, lepas tu renggang sikit. Step-step dia kena sama. Sebab kita membesarkan Allah, kita menghadap Allah itu Allahu Akbar. Ya, takbiratul Allahu Akbar. Jadi tangan kita macam tu. Mana nak diletak dekat-dekat dengan dada ya. Jadi semuanya ada terangkan dalam buku ni lah ya. Sebenarnya ini saya mungkin nak tahu kan saya ni dapat daripada mana kan. Jadi saya belajar daripada Profesor Dr. Hasan Makassar. Biasa dengar kan. Jadi saya memang banyak kalilah kursus dan akhirnya dia ajak saya pergi ke tempat dia lah di mana tu dekat sungai itu mengikuti lagi dia punya kursus ya. Dan selepas itu dapat sijil pula kan. Biasalah tu Jadi lepas itu kita dah semacam confident lah. Jadi cara ilmu yang dia disampaikan tu bagaimana kita nak sebarkan ya. Lepas tu dia pesan kat saya ya. Puan, dia pesan kat saya, okey Naimah sebarkan di Kelang Shah Alam. Dia tak Selangor saya tak mampu nak pergi kan. Jadi pesan sebab ramai yang cara solat ni berbagai cara kan. Jadi pesanan itu yang membuatkan saya balik rumah saya fikir tu tak macam dah pencing lah kan. Jadi macam itulah tujuan saya cakap pasal tujuan. Jadi cara takbiratul ihram, saya kena berdiri ya. Saya kena berdiri. Jadi bila kita nak buat ni, lepas ni saya berdiri ya. Lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Okay. Jadi kat sini boleh ya, di kuping telinga dan ataupun di sini pun boleh ya. Sama dengan bahu. Boleh nampak kan? Boleh nampak ya. Jadi nanti lepas ni semua orang kena buat ni. Ya biar puan hati ya, semua nampak ya. Dia puan dia tak apa kan? Kita belajar dan kita terus amal kita buatkan ya. Semua dah betul dah, cuma nak periksa lah kan. Nak periksa. Jadi saya pergi kepada 19 ya. Okay. Yang wajib menyertakan niat ketiga takbiratul ihram. Ya. Wajib menyertakan niat ketiga takbiratul ihram kerana niat adalah rukun solat yang pertama.
bila dia merupakan satu rukun solat yang pertama, takbiratul ihram adalah mesti dengan rukun qaul. Rukun qauli ya, qauli tu maknanya kita kena telinga kita dengar. Kena ada sebut ya, tak boleh diam aja. Dalam hati tak boleh. Itu tak betul lah, tak sah ya. Jadi kena kata Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi telinga kita dengar. Ya, jadi mesti kalau kita sakit tak larat nak bersuara. Sekadar kita mampulah mastata'tum ya. Wa iza amartukum ya'ti minhu mastata'tum. Jadi maknanya sebab saya nak kena ceritakan jugalah yang pasal seorang daripada sahabat saya, dia menjaga ibunya di rumah. Kemudian mak dia hari-hari solat. Tiba masanya mak tak larat lagi dah. Mak tak larat dah. Jadi macam mana anak tu suruh solat, kena ikut macam orang sempurna. Solat orang sakit lain, orang yang sihat lain. Jadi kena tahu cara solat orang sakit. Jadi nak angkat tangan. Angkat tangan ni wajib ke? Nak tanya ni, wajib tak angkat tangan? Mak dah tak larat lagi dah. Dia boleh tak? Tak larat lah. Sampai-sampai dia cakap pun mak saya dah tak nak solat. Dia kata penat. Tak larat. Dia kata. Jadi anak itu suruh bila masuk waktu, duduk mak. Okey, bila ni kan ada zuhur ni mak. Jadi dia rasa dah penat. Dia kata. Sedangkan kalau dah penat sangat, dah tak larat sangat, boleh tak dikombainkan? Boleh kalau dah tak larat kan? Jadi cara-caranya bagaimana pula? Jadi kena angkat tangan pun tak larat. Angkat tangan ni adakah ia rukun ke ataupun sunat? Sunat. Alhamdulillah. Jadi dah tahulah jawapan sunat. Saya belajar dulu, ada yang kata wajib. Bila ustaz tu kata salah, dia tak puas hati. Dia kata mana boleh. Jadi ini maknanya bila kita dah tahu dia ialah sunat ya, puan dia. Tahu dah itu adalah sunat. Angkat tangan sunat. Kalau mak tak nak angkat tangan, jangan marah. Ya maknanya mak dah tak nak angkat tangan, okey tak apa. Mak dalam hati saja. Jadi bila dah ringan, insya-Allah boleh lah. Jadi mak pun mesti nak solat punya kan, sebab dalam man dia kuat kan. Dia mesti dalam man macam mana pun mesti nak melakukan solat kan, betul tak? Kan? Okey baik. Saya nak beritahu ni dalam syarah Muhazzab ni dan syarah Al-Wasit tu mengikut mengikut Imam Syafi'i. Dia kata dan An-Nawawi dan Al-Ghazali dia memilih hukum memadai mengiringkan niat ketiga takbir secara yang biasa dilakukan oleh orang ramai ya, sekiranya dia menganggap dalam hatinya hendak melakukan solat. Itu maknanya sekurang-kurangnya. Ya, jadi bila dah tengok syarah hadis, syarah daripada buku-buku Imam Al-Ghazali, An-Nawawi ni, dia punya pandangannya ialah ikut orang ramai, maknanya menganggap dalam hatinya itu dia nak melakukan solat tu qasad. Qasad. Jadi tercetus dalam hati dia qasad nak melakukan solat. Jadi mudahlah sampai takbiratul ihram. Jadi di sini adalah untuk masalah orang ramai ni yang ragu-ragu. Apa tu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak kali tu, ulang tu. Was-was ya. Jadi ada sesapu penyakit was-was ni, ada ubat dia, ada penawarnya, tapi kena betul-betul lah. Kena mula-mula kena banyak baca Quran, minta pertolongan pada Allah dan tahu cara ni. Cara bagaimana untuk takbiratul ihram ni. Kita kena bantu dia, kesian dia. Dan tak lepas-lepas. Allahu akbar kan sampai berapa minit bila orang dah mula barulah Allahu akbar, baru boleh. Jadi tak sempat nak baca Al-Fatihah dan sebagainya kan. Dah mula-mulalah tabak yang pertama, rakaat yang pertama. Okey, baik, itu yang saya nak tekankan adalah mengikut yang Asy-Syafi'i tadi, An-Nawawi dan Al-Ghazali. Selepas ni ada soalan? Ya. Ya. Solat, niat solat maknanya yang tadi yang saya cakap tadi baru datang ke? Dia mesti ada 3. Niat tu kena ada 3, tapi yang kata niat solat tu mesti di dalam diri dia tu mesti dah ada dah. Dia nak solat apa, waktu apa. Jadi tak bolehlah pula nak solat ini, solat Zuhur ni, Asar, tak bolehlah. Jadi dia nak solat dia tak macam ni, dia macam ni. Takbir tu.
Ya. Okey, baik. Apa yang niat dia? Kita pergi pada yang pertama lah ya, rukun yang pertama adalah niat ya. Bisa ada 3 perkara ya, puan. 3. Okay. Yang pertama ialah qasad, aku nak solat. Ada yang tadi yang disebut tadi kan? Yang ini yang disebut dalam syarah oleh ini dia sebenarnya dia apa dia daripada atas lagi dia punya penerangan dia. Jadi dia ambil agak tengah. Dia tidak noktah sampai situ. Dia ada penerangan yang lain lagi. Ya. Jadi mestilah ada campur dengan niat. Okey, baik. Cara yang mudah lah yang saya selalu kupaskan begini. Kita ni daripada kecil lagi kita budaya kita orang Malaysia kita ni kan mengikut Imam Syafi'i kan. Jadi dalam hal ini dalam kitab banyak-banyak ni macam mana pun kita gunakan satu kaedah iaitu permulaan untuk salat mesti ada lafaz. Mesti ada lafaz ya. Lafaz. Jadi usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Jadi kita tak pergi pada tajuk yang tu lah, yang kemas lah. Sebab tu niat. Niat. Jadi itu yang permulaan. Jadi bila kita angkat tu, kat situ dah dia datang niat, aku nak solat. Dia nak solat sebagaimana yang diniat pada lafaz tadi. Ya, jelas tak? Tak lafaz boleh ke tidak? Adakah tak sah tak lafaz? Boleh. Boleh. Sebab dia dah biasa dah kan puan kan? Dia kadang masa-masa tu kan dia tak sempat nak lafaz, dia Allahu Akbar. Tapi dia dah tahu dah sebab jadi apa orang kata dah biasa kan. Jadi Allahu Akbar. Tak sempat nak lafaz. Kadang-kadang dia lafaz tu sunat. Jadi dia meninggalkan sunat boleh tak? Boleh. Cuma kita nak cantikkan ni, kita kemas. Sepada saya istilah tu lebih kemas lah. Kita Allah lafaz dulu. Ada masa-masa kalut kan? Ada masa-masa kita kalut. Tak sempat nak lafaz. Tetamu datang kan, nak cepat-cepat kan. Dah biasa dah salat zuhur. Nak salat zuhur sekejap, dia dah ada niat dah. Nak salat zuhur sekejap, duduk dulu ya. Tadi dia pun solat. Solat tu dalam maknanya dia masa bila tetamu datang, kita solat tu ialah kita baca yang rukun ya, yang panjang-panjang kita tak baca lah. Kadang-kadang sampai doa iftitah pun kita tak baca sebab nak meraihkan. Tapi sebaik-baiknya yang kita belajar di sini ialah kita kalau macam mana pun kita mesti nak melakukan, nak membaca yang sunat-sunat tu. Jadi kalau boleh tetamu datang tu biar kita solat dulu baru dia orang datang. Jadi kita sedapkan, kita kemaslah dengan bacaan kita. Betul tak? Jadi ini amalan-amalan kita lah. Kan kita belajar, kita beramal. Macam-macam cara dah kita buat kan. Jadi kita betulkan balik sebagai bagi yang lebih baik. Kan? Okay. Cara-cara saya nak tengok dari sini ni ya. Berdiri betul. Kita beratur ihram ya. Okay. Cara tapak tangan mesti menghadap kiblat kan. Kalau ni kan tu kan dia punya mesti menghadap tangan. Dinding kan kita buat tetap betul. Kemudian kita buat macam ni. Terus kita renggangkan. Ya, renggangkan. Itu dia punya kaedah dia. Jadi macam mana kita nak ajar keluarga kita, anak-anak kita kan. Jadi dia bukan macam ni. Dia bukan macam ni. Macam ni lebih kurang je ya. Jadi macam kita tak berdepan dengan Rabbul Jalil ni, Allah ni, macam kita nak berdepan dengan nak jumpa raja dan sebagainya kan. Jadi orang tak biasa jumpa raja, kita rasa lain kan. Jadi Allah ni hari-hari 5 kali sehari semalam kan. Jadi kita kena nak biasakan kita dengan ta'zim kita ni dengan Allahu Akbar ni ialah bila kita menghadap ni ialah macam surrender kan. Surrender, kita serah diri. Serah diri. Okay? Jadi tangan. Jadi kita tak boleh buat lembik je macam ni. Sebab bila kita buat test kepada anak-anak murid kita kan yang belasan tahun perempuan kan dia macam ni lah tangan dia. Tangan dia. Masa dia belajar sekolah rendah dulu kadang main-main tak sedar, tak perasan kan. Ustaz-ustazah dah ajar betul dah. Kadang-kadang
Yelah sebab banyak benda nak dikejar kan, nak rokok pula, nak sujud pula, dia dah lupa. Jadi ini nak kena baiki balik, nak kena ingat balik cara yang betul. Kalau macam ni boleh tak? Dia nak kena macam ni. Dia kena, ya saya. Kecuali. Sakit mas tatok tu. Sarah, dah usia-usia begini kan. Baik ya. Ya. Kita dah sampai peringkat umur ni macam-macam lah kan. Ada sebab tak apa kan. Ada tu Sazan saya tangan saya patah misalnya. Sebelah je boleh tak sebelah? Sebelah lah. Kan tangan patah dia bergayut macam ni kan. Tak boleh nak paksa sampai sakit kan. Jadi kita pergi pada hadis yang hadis sahih ya, mastata'tum. Jadi buat apa yang kita mampu. Jadi macam ibu tadilah kan, ibu tadi kan buat apa yang dia mampu. Baik, tapak tangan menghadap kiblat ya, pertama. Okay. Kemudian hujung jari dicondongkan sedikit ke arah kiblat. Condong ya. Kalau kita dalam keadaan normal orang sihat lah, maknanya kita condongkan. Kalau kita tak boleh lah. Lepas pada tu ada ubat-ubat dia, apa dia punya remedi tu, insyaAllah dia kembali pulih lah kan. Jadi sebelum dalam proses pemulihan tu macam-macam kan. Hujung jari dicondongkan sedikit ke arah kiblat. Dicondongkan sedikit ke arah kiblat ya. Kemudian jari-jari itu dijarakkan ya, dia tak macam ni ya. Dia tak macam ni, tapi dijarakkan dengan jarak yang sederhana. Tak macam ni tapi sederhana. Sederhanalah. Ini syarat dia. Okay. Kemudian yang keempat, bukaan dua tangan tu selari dengan luas bahu. Sama dengan bahu. Kadang-kadang bila kami belajar tu dengan ustaz kan, masa tu dekat Carlton, dicerminkan kami praktis kat cermin lah tengok. Ya. Seorang-seorang pula tu. Jadi maknanya yang datang tu ustaz ada 10 orang, ustazah 10 orang. Kami ni sama-sama nyetes tengok, buat video. Nak maknanya dia betul-betul nak ikut cara tengok, tekunlah satu-satu ni kan. Sebab nak kongsi dengan orang ramai kan. Jadi buat. Lepas tu tak betul lagi kena tegur kan. Lepas tu cek pula, seorang ketua cek pula seorang-seorang. Rokok, sujud, semua tangan macam mana, tangan tinggi sangat tak boleh, tangan macam ni, tangan jatuh. Nanti insyaAllah satu masa nanti ya. Sebab semuanya ada dalam hadis-hadis Nabi. Baik. Kemudian yang kelima, hujung jari sama dengan paras atas telinga. Hujung jari. Hujung jari ya, hujung jari sama dengan paras atas telinga. Atau sama dengan paras bahu. Jadi atas boleh, bawah pun boleh. Jadi di sini dia tunjuk dalam dua keadaan boleh ya. Jadi kebiasaan kita masa kita budak-budak atas kan. Bila dah ada kadang-kadang kita tengok yang sebelah kita kan kat sini je kan. Boleh macam ni juga. Kadang-kadang nak cuba tapi tak ada panduan. Last bila dah jumpa ustaz, jumpa buku, kita study, kita tengok banyak berapa buah buku rujukan tu, baru kita ambil satu kaedah yang betul, yang jelas. Ya, yang jelas. Jadi jangan ikut orang. Susah ada juga saya, setengah orang yang ikut orang ni kan. Jadi ikut orang macam setiap kali rokok tu angkat tangan. Itu ikut orang ya. Ikut orang. Orang tu angkat, kita pun angkat. Saya pun dulu masa budak-budak saya ikut orang sebab tu saya cakap. Saya cakap begitu kan. Jadi bukan ya, tak ada untuk setiap kali takbiratul ihram tu tak boleh angkat-angkat. Dia ada masa-masa boleh angkat, ada masa tak boleh angkat. Ya. Okay, nanti lepas ni ya. Hujung jari sama dengan paras atas telinga, itu yang kelima ya. Ataupun sama dengan paras bahu. Dan yang keenam, ibu jari selari dengan anak telinga. Ibu jari sama dengan anak telinga. Kalau yang dekat atas ni ya, sama dengan anak telinga. Ibu jari. Itu memang ditulislah siap dengan gambarnya kan. Itulah. Jadi buku ni memang ada kaedah yang lebih jelas lah kan. Jadi ada saya bawa tu kalau yang memerlukan lah untuk study, untuk tengok, untuk bersama-sama family. Ada masa sekarang ni kan PKP kan. Ramai yang bila sudah solat kan buat baca hadis kan.
Jadi kat sinilah boleh ada kesempatan kita ajar anak menantu kita ni cara solat yang betul ya. Macam contoh saya kan tengok anak menantu ni kan macam-macam kan dia punya kan, jadi kaki dia tak betul. Kita dekat belakang, dia dekat depan kan buat kaki. Ada seorang dua dah ada berubah dah, ada seorang tu ada belum berubah lagi kan dia kata sakit kaki ya sebab operation dia punya ada besi kat dalam dia lutut kan, jadi dia tak boleh nak buat. Dia boleh buat tapi sakit. Jadi kita maafkanlah dia. Muda lagi pun dah operation kan. Ada besi kat dalam. Okay. Jadi itulah dia takbiratul ihram ya. Okay. Jadi ada lagi perkara tentang takbiratul ihram. Okay. Sebenarnya panjang tajuk dia ya. Okay. Sebelum kita pergi kepada rukuk kan? Rukuk ada soalan tak untuk takbiratul ihram? Saya nak cakap sikit ya takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu ada berapa takbir? Ada satu lagi tu intilak. Intilak tu ialah takbir bila kita nak rukuk. Nak rukuk kan Allahu Akbar. Kita angkat tangan ke tidak? Kita angkat tangan. Ya, itu sunat. Sunat ittiba ya. Jadi maknanya bila takbiratul ihram tu memanglah kena kosongkan fikiran kita, tak ingat apa-apa. Ihram diharamkan untuk ingat apa-apa, tapi kita kena ingat aku nak solat apa? Jadi Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ada masalah kan? Kalau misalnya dia rasa nak keluar, dia rasa tak puas hati lah, ada benda-benda dia campurkan, dia nak buat lagi sekali, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh, tapi dia kena niat keluar daripada solat. Dia tak boleh nak bersama-sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tak boleh, tak sah solat kalau menyambung-nyambung. Ya? Jadi dia bilang Allahu Akbar. Oh, ada lupa nak tutup gas misalnya. Kan ada kan? Tak kosong. Allahu Akbar. Bunyi hujan renyai-renyai, kuat dah. Nak kena angkat kain. Nak angkat kain ke nak terus dalam solat? Sedangkan kalau nak ikut kaedahnya tak boleh nak main-main solat, tak boleh kan. Jadi tapi dalam keadaan terdesak kita orang perempuan ni macam-macam kan. Lelaki lah dia tak banyak sangat nak fikir. Jadi kita ni kan, sebab itulah muslimat dia kena ada khusus untuk kita kan. Biar kita faham sebab kita ni dengan anak kecil lagi kan. Dah masak lagi. Lelaki tak. Jadi macam-macam fikiran. Jadi bila sebelum kita nak buat nak Allahu Akbar tu, kena cek dulu kan cara anaknya bahaya ke tidak naik tangga turun tangga, pintu terbuka ke tidak kan. Itulah dia. Orang keluarga besar kan macam-macam fikir. Jadi bila ada berlaku demikian, dia kena keluar daripada niat, tak jadi nak solat. Jadi keluar solat dia macam terlintas hati, jangan menyambung tak boleh. Jadi dia kena ada nak stop solat. Nak stop solat. Istighfar. Istighfar. Saya selalu ingat istighfar lah. Astagfirullahalazim. Jadi minta maaf dengan Allah tak jadi nak solat ni sebab takbiratul ihram perkara yang besar. Jadi lepas itu bila kita batalkan solat takbiratul ihram itu, kita Allahu Akbar balik, itu sah. Maka sah solat yang ada dalam buku ni lah. Barulah maknanya takbiratul ihram. Kemudian kita baca Fatihah kan, baca Fatihah, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca satu surah. Kemudian kita nak turun untuk rukuk. Kita angkat tangan ke tidak? Angkat ke tidak? Kadang-kadang kita terlupa, tak perasan, angkat ke tak? Angkat. Itu adalah sunat. Ramai yang tak angkat. Ramai yang tak angkat. Maknanya dia. Ya. Okey. Ada orang kan lama kan dia saya dah semak banyak buku dan saya bertanya dengan Ustaz-Ustaz Mahaguru. Jadi jawapan dia begini. Dia tak boleh terlalu cepat sangat dan tak boleh terlalu lama sangat sampai Allahu Akbar. Dia ada had dia. Dia sederhana. Jadi berapa saat? Saya tanya berapa saat? Kadang-kadang guru-guru tak dapat nak jawab tu sebab kita banyak rujukan kan. Jadi berapa saat? Ustaz, berapa saat? Nak tahu kan. Jadi dalam subhanallah 2-3 saat kan. Allahu Akbar. Kemudian yang paling cepat
Kalau yang lama tu tak boleh lebih daripada 15 saat. 15 hingga 17 saat. Jadi Allahu Akbar. Sebab kita nak fikir ni sembahyang apa, Allahu Akbar. Allah Maha Besar lagi kita nak fikir. Jangan lupa Allah yang Maha Besar. Itu sebenarnya khilaf. Ada yang kata 21, 22, 17 tu khilaf. Sebab tu ustaz saya ni dia tak nak sebut. Dia kata berapa ustaz? Dia tak nak sebut sebab dia macam-macam. Jadi dia kata tak boleh tengok dalam daripada buku yang 636 tahun yang dulu dia tak ada. Walaupun buku tu sangat detail tapi tidak disebut. Semua orang ulama kebelakangan ini je yang mengandaikan. Jadi sebab tu ada berbagai. Ada 17, ada 21 saat. Kan? Tapi tak apalah, maknanya kita tak bolehlah lebih lama sangat. Dia tak boleh lama sangat. Jadi kaedah yang diberi itu ialah tidak boleh terlalu lama. Ada saya catat, ada dalam ni ya. Jadi tak boleh terlalu lama dan tak boleh terlalu cepat. Ada orang kan? Ada kan? Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia lintasan hati. Lintasan hati. Dia memang dia dah nak nyanyian. Yalah, sebelum tu ada lafaz dan sebagainya tu. Jadi itulah kita harap je satu hari nanti orang muda ni dia akan belajar balik, dia akan tekun balik kan. Jadi sebab memang ditulislah dalam ni dia kata tidak boleh terlalu cepat. Tidak boleh terlalu cepat. Jadi dah 2-3 saat lah yang saya dapat pastikan adalah buku rujukan ya. Jadi kita pergi pada rukuk tadi ya, rukuk. Nak rukuk ya. Jadi bila habis saja surah kita nak rukuk. Jadi kita Allahu Akbar. Sama tak tangan kita? Sama juga tangan kita sebagaimana kita takbiratul ihram. Ya, sama juga tangan kita. Jadi tak bolehlah buat macam tu je kan? Macam bangun ya. Okey. Jadi macam takbir kan sebab kita membesarkan Allah, mentakzimkan Allah. Jangan lupa ya kita punya kunci khusyuk dalam solat. Hadir dalam hati, faham maksud, takzim, ya rasa gerun pada Allah, rasa gerun, kemudian rasa malu. Dia punya kunci dia kena macam kita ada macam memandu kita untuk khusyuk. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk mengingati hadir dalam hati. Ingat maksud dalam solat. Ya. Kalau dia lupa balik, dia lupa dia ada gangguan-gangguan, kita tangkap balik kita, aku sedang solat nak besarkan Allah dan masih beberapa minit sahaja ni. Dalam 2-3 minit kan. Jadi pujuk. Dia datang lagi, betul tak? Dia datang lagi, tak usah tipu lah ya saya sendiri pun. Dia datang lagi. Kita selagi kita manusia kan, sebab apa ni kita syaitan al-khannas ni memang sentiasa kan. Kalau kita walaupun kita dah baca 3 kul sebelum salat, kita baca cara-cara untuk khusyuk dia datang ya. Jadi sebab itulah solat ini Al-Fatihah ni ada berapa kali kan. Rakaat pertama tak berjaya, rakaat kedua pula. Rakaat ketiga pula. Ini nak cuba. Jadi maknanya kita sentiasa ada berjuang ya, kita mujadalah ya, bermujadalah. Jadi kita sentiasa berjuang, kita nak hadirkan diri kan. Allah dekat dengan kita kan. Kita nak merasakan kehebatan Allah. Satu lagi kalau contohnya macam katalah solat subuh pagi ya, solat tahajud misalnya kan, kehadiran Allah kita minta tengok langit dulu, kejadian alam dulu kan. Dan macam mengajar kita untuk akidah kita kan, dengan firman Allah sekurang-kurangnya, ataupun inna fi khalqis samawati wal ardh ya. Semua dah hafal dah kan. Okey, Surah Al-Imran. Jadi ayat itu yang macam memujuk kita untuk sentiasa ingat pada Allah, taat pada Allah, taufik pada Allah, akidah kita pada Allah. Kita ni siapa? Kita hamba-Mu ya Allah. Kan? Jadi saya berdiri ni saya nak tunjuk rukuk ya. Allahu Akbar kan. Bila kita sudah baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah kan. Lepas tu kita Allahu Akbar untuk kita rukuk.
Jadi kita angkat tangan, ya, kita angkat tangan. Okay. Cara rukuk ya, cara rukuk yang betul ialah tapak tangan kita pegang lutut. Bisa pegang lutut. Tangan kita bagaimana? Kena straight ke kena bengkok? Itu ada soalan yang ditanya. Bergantung pada badan seseorang itu. Saya berdiri pula. Di sini ya. Ya, nak bercakap ni bahasa sedap. Apa berdiri pula. Okay. Jadi kita pegang lutut ya. Okay, pegang lutut. Pegang lutut. Okay, pegang lutut ya. Badan kita mestilah straight seperti ada papan. Papan di apa macam papan seperti sekeping papan. Kalau saya mengajar saya bawa rotan. Rotan tu panjang jadi saya suka lah straight. Kita straight. Pembaris yang besar ataupun pembaris orang jahit tu kan. Orang jahit tu. Jadi sarung. Jadi bila balik rumah tu bila saya dapat ilmu ni, saya tengok anak cucu saya ni, saya bawa rotan kan, saya tunjuk. Ini cara yang betul ya. Saya tunjuk. Ini apa ni, Tok Mama ni pegang rotan pula ni. Jadi tak apalah, ini nak tunjuk yang betul ni. Jadi tak boleh memang lebih kurang je kan. Ada setengah budak kan macam ni je ataupun terlalu bawah sangat kan. Kadang-kadang dalam ramai-ramai tu ada yang macam terlalu bawah sangat. Bawah sangat kan. Sebab macam dia tu nak dia tu macam baik sangat. Macam apa kata. Macam ke betul-betul ni sampai ke bawah kata. Jadi tengok kat cermin kebetulan ada cermin besar kan. Jadi cek sendiri. Kita cek dan orang pun cek juga. Jadi berapa kali cek lah tengok kan. Jadi seperti sekeping papan yang lurus. Ada soalan tentang rukuk? Okey. Ya. Tangan kita ya. Okey. Jadi saya pernah buat test kepada orang-orang muda, cantik badan dia. Dia punya tu dia straight je tangan dia. Kemudian saya tengok pula ada orang lain pula, ada satu tempat tu di Putera Heights tu dia kata, saya tak boleh buat straight badan sebab tangan saya panjang. Jadi macam mana tangan saya panjang ni tak boleh buat macam orang ramai buat. Kata sebenarnya kaedah dia ialah badan dia straight, badan kita kaedah asal dia badan straight macam papan, kemudian tangan kita pegang dekat bahu. Ikutlah bagaimana tangan kita boleh bengkok ke tak bengkok ke bergantung pada masing-masing kurniaan Allah. Jelas ya? Jadi itulah dia. Yang pentingnya ialah kita pegang lutut. Bila kita pegang lutut tu, jari kita macam mana pula? Jari kita macam ni ke? Dia kata renggang sedikit. Mula-mula kalau kita dah biasa begini, kita tak ingat masa kita solat tu, ikut kaedah dia kena renggang sikit. Nak ambil masa nak edit tabiat tu berapa lama? Macam juga nak angkat tangan. Bila Al-Fatihah, bila baca surah, Allahu Akbar, kita lupa nak angkat tangan. Allah rugi tak dapat sunat ni. Rugi. Maknanya kalau kita ada macam satu botol untuk pahala, jadi kita dapat kurang lupa tak sunat. Kalau kita nak 100% kan, macam banyak lah. Dapat 90-80% pun jadilah kalau lupa yang lain-lain tu. Jadi lupa, jadi kurang. Itulah dia andaian dia yang dibuat oleh saya ni dah minta jam ni tinggal 10 minit lagi. Itulah kalau ada ya. Ya. Ya, okey. Jadi mula niat yang pertama, kedua takbiratul ihram, yang tiga berdiri betul. Ya, ini langkah dia rukuk sepatutnya berdiri betul. Berdiri betul ni pula dia kena tulang tulang rangka tulang kita, tulang belakang kita tu kena straight. Dia maknanya orang Islam ni memang dia ajar berdiri tegak. Ya, berdiri tegak ke berdiri tegap? Tegak. Badan tegap, badannya tegap. Kena tegak lah, tegak berdiri.
Jadi maknanya kalau katalah biasanya dia dah terbongkok sikit, dia tak boleh nak buat macam ni, kan paksa dia kan. Jadi maknanya terbongkok lah kan. Tapi okay, saya nak ceritakan tentang kesilapan-kesilapan orang ramai ya, tentang bila dia melakukan, sebab saya menyaksikan di tempat di surau masjid ya. Bila Allahu Akbar, saya bintangkan badan ya, Allahu Akbar kan, kemudian dia nak rukuk. Okay, Allahu Akbar macam ni. Dia macam ni, dia angkat macam ni. Salah. Ya. Dia kena berdiri tegak tu macam bila Allahu Akbar tu dia kena tegakkan badan. Sabda Allah liman hamidah belum lagi kan? Okey. Dia kena tegakkan badan, kena tegakkan dulu Allahu Akbar. Allahu Akbar tu kena tegak. Tegak ya, tegak badan ya, tegak. Jadi macam kita takbiratul ihram, mula-mula kita hendaklah berdiri betul ya, dan kita mana-mana pun saya tengok tak ada berdiri tak betul lah, mesti berdiri betul lah, mesti kena tegak kan, tegak. Kena tegaklah, tegak. Jadi tulang belakang kita macam kita membentuk, kita mengingatkan kita kena macam bangun bersenam lah kan. Jadi Allahu Akbar tu barulah rukuk. Bukanlah Allahu Akbar macam ni, saya sakitnya mata tengok, ya Allah nanti nak tegur ni macam mana. Jadi ambil masa lah, tak kenal lagi dia kan. Kalau duduk sebelah kita tak apa, sebab duduk kat depan nampak. Jadi nampak semayang sunat kan, kita nampak. Jadi itulah jadi menjadi tanggungjawab kita lah untuk kita tegur menegur demi kasih sayang kita kerana Allah. Dan jadi sama-sama nak masuk syurga, bukan kita sahaja, keluarga kita sahaja, dan orang ramai pun, kawan-kawan, jiran-jiran, sahabat handai kita pun kita sayang. Jadi sama-samalah kita nak tunjuk yang betul, sebab kita nak dapatkan penuh. Penuh kan. Itulah. Jadi itu dia. Apa kesilapan-kesilapan yang kita biasa tengok lagi ya. Boleh kita berkongsi lah. Itu yang saya nampak. Kemudian bila angkat tangan tu Allahu Akbar tu, dia tak boleh agak-agak ya. Maknanya dia kena Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar tu kena tegak Allahu Akbar. Walaupun bukan takbiratul ihram, dia kena betul-betul juga. Sebab saya juga pernah melihat kan, jadi bila Allahu Akbar tu bila nak rukuk ke nak sujud ke, setiap kali sujud, setiap kali rukuk, nampak telekung semayang tu kan bergerak-gerak macam ni saja kan. Macam nak buat tak nak buat, sedangkan tak perlu buat. Bila kita nak rukuk, nak sujud, tak boleh angkat tangan. Sebab sami Allahu liman hamidah, ini dah tajuk lain pula ya. Sami Allahu liman hamidah tu kita tak ada lagi takbir inkilat ni, tak ada. Ya, tak ada, terus saja. Sebab kita sudah sami Allahu liman hamidah, dah kat sini ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita boleh hafal lain tu. Jadi kita mendalami dulu takbiratul ihram dan rukuk dulu ya, sebelum tajuk. Ada lagi soalan tentang takbiratul ihram dan apa masalah-masalah. Tangan kita ya. Masa kita rukuk. Okey, cara tangan pun sama juga ya. Kita antara dada dengan pusat ya, kat tengah-tengah tangan. Tangan kita di sebahagian daripada tangan dan lengan. Kat sini ya. Okey. Kemudian tangan ni bagaimana? Boleh macam ni, macam ni. Tiga-tiga boleh. Ya. Okey, macam ni. Itulah yang kita nak tu. Tu pernah macam tu ke tengok orang? Ya. Dia seronok. Ya. Ganas. Kongsi.
Ha. Kalau ganas, kalau berjemaah tu terganggu lah. Jadi masa ni lah mata kita tak nak tengok. Cara bagaimana kalau kita berdepan dengan orang sekeliling kita, depan kita tu, cara macam mana kita dengan Allah. Sebelah kita. Anak muda. Ya? Doktor. Ini kena beritahu pada orang atas sana ni, ada NGO pembimbing solat ni. Dia sebab NGO pembimbing solat ni dia pergi istana dulu, pergi ke tentera TDM, TLDM, kemudian dia pergi pada Petronas. Dia belum pergi ke hospital, belum pergi lagi. Jadi dia ada banyak tempat-tempat pergi universiti untuk bicara. Dia banyak step-step lagi. Jadi nanti boleh laporkan pada sana lah. Nanti banyak lagi. Menteri-menteri pun dia pergi juga. Dia orang pergi dekat janda baik. Dia orang belajar solat. Jadi macam ni bukan kita sajalah ya, maknanya menyeluruh lah. Kemudian custom kena bomba. Dia banyak. Jadi walaupun kita pandang, kita tengok solat ni kan. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan pelajaran solat ini kan, ia merupakan satu ibadah yang dah peringkat tinggi dah. Sebab apa? Sebab rukun iman dia dah kuat. Bila dia pergi rukun Islam, tu maknanya mengucap kalimah syahadah, kemudian solat. Solat ni bukan semua orang boleh nak 5 kali saja satu hari satu malam. Lepas pada tu nak cara yang betul pula, nak tahsin pula, nak sempurnakan pula. Ini satu benda yang tinggi lah kan, sebab kita dah nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya, tamak ninah. Tamak ninah tu ialah subhanallah. Pendek ya, maknanya sekejap aja subhanallah. Iaitu tu untuk peringkat kita belajar tahsin solat. Kalau kita belajar sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kasiran tayyiban mubarakan fihi, itu adalah supaya kita mendapat doa daripada para malaikat kita yang mencatat lebih pada 30 malaikat ingin mencatat orang yang membaca Rabbana lakal hamd, kasiran mubarakan fihi kita dia. Jadi kita macam dalam solat ni dia banyak makam-makam dia tu. Jadi nak mentahsinkan lagi, nak lebih sempurna lagi. Jadi dan tamak ninah ni adalah rukun. Sebenarnya dia tak termasuk dalam 13 rukun, tapi dalam mendalami lagi dalam kaedah-kaedah yang lain lagi tu ada sampai 16 rukun. Termasuk tamak ninah. Sebab apa? 13 tu dia masuk dalam setiap sujud dan rukuk tu dengan tamak ninah. Dia tulis sekali. Memang dia tulis sekali. Jadi dia satukan. Kalau dipecahkan, dibuatkan lagi satu, khusyuk pun termasuk juga. Yang tangan tadi ya? Okey. Sampai rukuk ya? Okey. Saya seorang dulu buat ya. Lepas tu saya tengok pula perempuan buat ya. Okey. Mula kan takbiratul ihram ya, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar kan. Kemudian doa istiftah kan, tangan kita ya, tangan kita. Ada setengah yang buat macam ni sebab dia nak katakan Allah ni esa, Allah ni satu, dia suka macam ni ya, satu. Ya, senain ini pun boleh. Di dua ni dia kata Allah, Nabi Muhammad dalam diriku. Allah dan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ikutlah kita nak pegang yang mana. Kan ada macam ni. Kukuhkan imanku, kukuhkan ya Allah. Kusyukkanlah aku tegak macam ni. Riza nak yang macam mana? Dua. Sebab dalam kaedah ni semuanya boleh. Dia boleh. Jadi tapi dia kena macam ni lah. Bukan macam ni. Yang macam ni ada juga. Itu pandangan tu saya tak pastilah. Jadi bila kita tengok dia punya pandangan yang asah,
pandangan yang kuat. Asas tu maknanya kalau kita tengok dia punya ilmu syariah dia tu, ilmu kaedah-kaedah bacaan kitab-kitab lama ni ialah yang lebih baik. Lebih baik tu bila tu lah jadi macam ni, lebih baik yang pengkajian para ulama. Jadi ini. Jadi ini kemudian okay. Mata kita melihat ke arah sujud, tempat sujud kita ya. Tak boleh nak tengok. Tak boleh kalau dulu kan nak tengok anak pergi mana ke, jangan stop dulu, kita minta Allah jagalah anak kita, cucu kita kan. Ada yang jatuh cucu kan. Jadi kita orang perempuan ni macam-macam kan. Muslimat kan. Jadi minta Allah jagalah ya Hafiz ya jagalah cucuku ya. Jadi kita dengan Allah kejap je dalam 3-4 minit je kan. Jadi kita khusyuk kita melihat tu. Boleh tak nak pejam mata? Boleh tak pejam mata? Boleh nak buka mata, pejam mata? Kalau dia ikutkan kaedah yang ada pada buku tu, dia kata makruh tutup mata ikut satu pendapat. Ada lagi pendapat tu kata dibenarkan, dia haruskan buka mata, tutup mata disebabkan oleh supaya nak khusyuk, supaya tak ada gangguan kat depan. Macam gangguan orang yang macam ni lah. Yang Eton sebut tadi kan, dia pakai Eton ya. Jadi macam itulah mata kita dia tak nak tengok lah. Kita dengan Allah ni. Kita pujuk kan. Kita pujuk. Jadi sebab solat kita kan individu kan. Berjamaah tu sama-sama lah. Tapi kita dengan Allah. Jadi kita kalau ada gangguan tu, ya Allah. Jadi macam itulah kita boleh tekan ya. Kita boleh tekan hati kita ni. Kita boleh tekan, kita pujuk kita. Jadi mata kita terpacak dekat situ ataupun kita boleh tutup mata kerana untuk menjaga supaya kita khusyuk. Nak menjaga pandangan di luar di sana. Okey, lepas tu mata. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak nampak ya dia punya ni. Dia menuju ke bawah ya. Dia tak boleh macam ni ya. Dia kena tegak. Dia kena tegak. Dia kena tegak pegang lutut. Saya saya kena baca bengkok sikit lah, tangan saya pun panjang. Tak cantik macam dulu-dulu lah, macam budak-budak dulu lain sikit kan. Jadi saya tengok jugalah dekat cermin kan, saya cakap macam ni lah. Jadi tak boleh rendah sangat. Dan kepala kita hendaklah, mata kita semasa kita rukuk melihat tempat sujud juga. Dia tak lihat pada kaki. Ada orang tengok kan sampai ke bawah, kita tengok ke kaki kan, tak. Dia kena tegakkan mata kita, kepala kita, tengok kita ke tempat sujud. Tengok tempat sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali, 5 kali, 7 kali atau 9 kali sampai hati kita rasa untuk mentakzimkan Allah. Jadi kita rasa membesarkan Allah masa kita sujud. Dan pada masa itu, masa kita membesarkan Allah itu, kita ingat pada malaikat sujud, cerita yang kita belajar kan. Kita tengok, kita ingat pada Nabi sujud bersama-sama Nabi, mengimamkan semua Nabi-Nabi semasa Sidratul Muntaha nak naik ke atas tu kan, Isra Mi'raj. Jadi sujud, aku ni adalah sebahagian daripada hamba-Mu ya Allah, sedang sujud padamu ya Allah. Jadi kita berlama-lamaan sujud, kita ingat aku ni sujud padamu, membesarkan Allah, mentakzimkan Allah. Maha hebat Engkau ya Allah, aku sama-sama sujud. Jadi kita rasa. Jadi kita tak adalah nak fikir benda yang lain lagi. Jadi sampai kita betul-betul kejap kemas sujud kita dengan takzim kita, besarkan Allah kita angkat balik. 3 kali ke? Tak cukup 3 kali, 5 kali. 7. Itu 7 ya? 3 ya. 3 tu normal lah 3. Minimum. Sebenarnya 3 tu adalah minimum sunat yang Rasulullah buat. Rasulullah pula bila dia sujud sama dengan dia berdiri ya. Macam diri itu pun lama juga ya. Allah di mana hamidah rabbana lakal hamd, dia lama juga berdiri ya. Kalau tomat ninah dia. Tomat ninah tu kena ada. Jadi kita nak pujuk kita ni supaya kita tamat ninah ni, kita sembahyang kita ni berapa jam satu hari, satu malam. Saya melihat kepada wal asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr ilal akhir. Masa kita 24 jam.
Kemudian kita solat kita sekurang-kurangnya 2 jam. Kita bersama dengan Allah. Hubungan kita hablum minallah, hablum minallah lah, berhubungan dengan Allah 2 jam. Sekurang-kurangnya. Jadi maknanya biar masa kita, ini orang-orang yang inilah alhamdulillah kan. Jadi masa kita dengan Allah tu ada satu sudut khas. Ada kan? Macam seolah kita angkat sebagai mihrab lah. Macam mana Maryam kan, dia ada satu sudut khas di masjid sebab ibu bapanya bernazar untuk jadikan Maryam itu tinggal di rumah ibadat, di rumah suci kan, untuk beribadat pada Allah kan. Jadi maknanya kita bila dah usia-usia begini, tengok orang muda ni orang muda. Okey. Jadi maknanya kita ni ada tempat khusus ya. Boleh juga nak semayang bawah ada, bilik bawah ada, bilik atas ada, bilik anak ada. Tapi dalam masa kebiasaan kita ada satu sudut khas, sejadah khas kita, kemudian ada Quran-Quran kita, kalau boleh ada stand. Al-Quran stand sebab kita nak sentiasa bersama dengan Allah, nak baca Al-Quran tu, ada stand, ada ayat-ayat kita. Maknanya kita nak banyakkan dengan Allah. Kan ada Al-Quran yang besar kan, yang kita nak tengok kan. Jadi bila kita nak sembahyang sunat, kita baca kan, kita baca Al-Quran kan. Kemudian masa kita dengan Allah. Jadi 2 jam dengan Allah. Kemudian ada masa-masa yang lain kita dengan orang ramai, kita dengan masyarakat, kita dan sini dengan masyarakat, kita belajar. Jadi dengan itu, apa lagi 24 jam ni kita berehat 8 jam, kita bekerja 8 jam. Jadi masa dengan Allah tu kena lebih supaya kita tak menyesal nanti. Sebab kita tak nak menjadi orang illa qalila. Jadi orang-orang yang sebahagian sahaja yang bagus dengan Allah, yang ramai tu kita ikut orang ramai yang tak bagus dengan Allah, yang menyesal. Kita tak nak jadi orang yang menyesal, kita nak. Jadi kita dengan itu kita beringatlah supaya kita nak jadikan masa 24 jam kita ini adalah masa yang sangat-sangat berharga. Dan dengan itu bila kita nak kembali, kita tahu bila kita nak kembali kan. Jadi kita tak menyesal. Itu yang membuatkan kita rasa kita nakkan kepada belajar agama, nak belajar, nak buat. Okey, itu yang itulah. Jadi ada setengah jam lagi ya? Ya, okey. Takbiratul ihram. Okey, baik. Kita nak pergi kepada masuk juga tentang takbir tadi ya. Takbir tadi. Apakah kelebihan, apakah fadilat solat kita dimulakan dengan takbir? Okay. Jadi apa yang terdapat dalam ni, dia kata kelebihan, hikmat ataupun fadilat ya, solat dengan takbir ialah supaya orang yang solat itu menghadirkan dalam hatinya. Solat itu dapat menghadirkan, macam tadilah 5 kunci untuk kosok solat. Okay? Supaya orang yang solat itu menghadirkan dalam hatinya. Yang kedua, keagungan Allah. Dia dapat merasakan keagungan Allah, ta'zim Allah. Okay? Yang dia bersedia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan juga merasai, yang ketiga ya, supaya dapat merasai sedang berdiri di hadapan Allah. Okay, dapat berdiri di hadapan Allah. Okay. Lalu dapat merasailah kehebatan Allah. Okay. Inna sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Okay. Jadi kita dapat rasakan bahawa Allah itu qarib. Fa inni qarib. Okay. Ujibu da'watu da' iza da'an. Okay. Jadi Allah itu bagi kepada orang yang berdoa. Berdoa tu minta kita, solat kita diterima. Ya, iza da'an. Bila kita berdoa, kita berdoa, iza da' tu maknanya kita minta dengan Allah, ya Allah terimalah solatku ya Allah. Ya walaupun dalam kekuranganku ni, aku cuba sebaik-baik mungkin ya Allah. Kan? Okay. Wal yastajibu li wal yu'minu bi, kemudian la'allahu yarshudun. Jadi kita ingat pada ayat minta dengan Allah tadi,
supaya ibadah kita ni diterima. Jadi kita hendaklah menjadi belajar untuk jadi orang yang lebih lagi beriman, lebih lagi bersyukur, lebih lagi infak, lebih lagi bertilawatul Quran untuk menuju ke jalan Allah supaya memudahkan untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya? Dengan itu rukun iman kita percaya pada Allah, percaya kepada malaikat dan perkara gaib, ya, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul. Percaya pada rasul. Dengan membaca Al-Quran, kita lihat cerita-cerita dalam Al-Quran kan, cerita Nabi-Nabi Rasul. 25 Rasul tu semuanya ada cerita dalam Al-Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita nak tadabbur. Nak tadabbur tu nak mengetahui apa kisah Nabi tu. Jadi dalam hidup kita ingat Nabi. Bila sakit Nabi Ayub, macam mana doa Nabi Ayub. Jadi membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Jadi sebenarnya macam apa aktiviti kita buat tu, infak kita, syukur kita, taat kita pada suami kita kan. Jadi membantu kita untuk menyempurnakan solat. Jadi saya ingatkan untuk diri sendiri dan minta-mintalah. Kalau pernah tak bergaduh, Ustazah pernah tak bergaduh? Pernah bergaduh. Geluklah, maknanya kena ingat rukun-rukun dia. Kalau bergaduh nak marah, tak ada nak marah kan kan nak marah. Jadi praktis, cuba macam mana ya, tak nak lama-lama bergaduh misalnya kan. Mesti ada maaf-memaafkan. Mesti ada bersangka baik. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia kasar dengan kita. Saya cakap saja lain ya. Kasar dengan kita. Mesti ada sebab-sebab. Sebab dia background dia dah biasanya parent dia macam tu kan. Jadi bergeluk, pujuk kan. Lepas tu tafasahu, belapan dada kan, berdapan dada. Kita terima dia seadanya. Lawang. Kita nak merajuk. Buat apa nak merajuk? Buang masa, rugi. Buang. Jadi ambil masa lah juga kan. Bergeluk kan. Mula diam dulu. Kita tak boleh masam muka dengan suami, derhaka. Dia membantu kita. Tengok cermin, kita masam tak? Tengok nak marah. Tengok suami. Tengok apa kebaikan dia. Pujuk. Apa yang saya fahamkan, bila kita solat, nak batalkan solat, kita tak puas hati dengan solat kita. Tak boleh. Okey, Ayang, saya faham soalan tu. Maknanya kita nak buat sebaik-baiknya kan. Nak masa penuh lah. Tapi kita rasa macam tak apalah Allah, macam ada kawan saya kata, dia solat, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis dah solat. Assalamualaikum. Tak sedar dia solat. Habis-habis beri salam aja. Kata tak khusyuk. Sebab dia ingat anak dia kecil lagi, dia main apa semua dah habis dah solat. Kemudian apa yang membantu kita apabila solat kita rasa tak puas hati, ya, puan tak puas hati kan. Jadi ada hadis Nabi ya. Jadi apabila seorang hamba Allah itu masuk ke alam barzah, kemudian apa amalan yang mula-mula sekali dilihat ialah solat kita. Jadi lihat solat hamba-ku ini. Okey, cek solat. Okey. Ada tak solat-solat yang tak puas hati, yang kita rasa tak khusyuk tu? Okey, ada. Ada tak Nabi kasih sayang Allah? Ada tak solat sunat yang menampung solat yang fardu tadi? Jadi kita ada solat sunat. Tak boleh, tak ada. Tak ada setiap kali nak sembahyang 2 kali, tak ada. Baca Fatihah 2 kali pun tak ada. Itu normal. Biasa ramai orang macam tu. Lepas tu kita cuba lagi dengan ayat yang lain lagi. Tak boleh ulang balik. Katakanlah ada satu soalan lagi kan. Dia kata bila PKP ni suami dia jadi imam. Suami dia baca lama sangat. Fatihah, Allah kita dah habis dah Fatihah sampai baca 2 kali.
Tak ada 2 kali. Jangan diam. Diam pun tak boleh juga. Hendaklah jangan dikosongkan, yang didiamkan hendaklah membaca zikir-zikir. Hasbiyallahu la ilaha illa Allahu akbar kabira. Baca dalam hati, baca surah pendek. Baca surah. Dan apabila masa panjang sangat, baca surah. Ya? Selawat. Ya, saya tak nampak suara tadi daripada mana. Okey. Okay. Ya, selawat Nabi. Okey, baik. Sekat mana tu masa kita nak ni? Sampai sini je. Kita nak rokok. Ke sini je boleh lah. Jadi tengok separuh. Separuh kat atas ke separuh kat bawah? Kalau separuh kat atas boleh tegak balik. Kalau separuh kat bawah tak boleh dah. Tak apa. Lepas tu tampung dengan sujud sahwi. Subhanallah. Wala yasuhu. Subhanallah la yanamu wala yasuhu. Dua kali sujud. Subhanallah la yanamu tu Allahu akbar kan. Sujud sahwi. Lepas tu 2 kali. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa tu? Ya. Tak ada. Itu saja baca. Subhan bahasa kita duduk tu tak ada bacaan. Tak ada bacaan ya. Dia bukan dalam solat, tidak. Itu sujud sahwi, nama sujud sahaja untuk lupa. Kita duduk sekejap. Atau maknanya subhanallah lah. Jadi katakanlah sujud sahwi dia terlupa. Okey, puan baca doa kunut kan, terlupa pula nak sujud sahwi. Dia dah salam dah. Dah beri assalam dekat. Nak sujud sahwi, dia dah beri salam dah. Boleh tak nak sujud? Boleh tapi tak boleh lama. Lama tu lama mana? Lama untuk sembahyang 2 rakaat. Dalam berapa minit? 2 minit. 2 minit. Tak boleh lah nak pergi ke dapur, nak apa semua jalan pun kan. Lepas tu dia duduk sekejap tu, lupa. Lepas tu lama dia tu, lama setakat yang solat 2 rakaat. Untuk sujud Allahu akbar. Diniat untuk sujud sahwi. Duduk aja. Duduklah. Lepas tu sujud. Subhanallah ya namu wa la yasmu. 2 kali. 2 kali. Dan tegak duduk balik. Bacaan. Sekali. Lepas tu diri balik, duduk balik, kemudian sujud balik, subhanallah ya namu wala yasuhu. Lepas tu duduk balik, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sekali. Itu adalah kita tanya iman kita lah. Maknanya kita di sini di apa ni adalah sunat muakkad. Jadi sebab kita nak dapat penuh ni. Senang nak cakap lah ya. Kalau misalnya tak baca doa dalam solat tu, adalah kalau dekat Perlis tu adalah dia punya masjid surau dia tu kan, ataupun dekat Masjidil Haram tak ada kan. Jadi itu ada doa-doa, ada pahala yang lain lah pula dapat. Jadi kita balik untuk kita sendiri, kita sunat muakkad berdasarkan kepada kita punya ajaran kita yang kuat daripada mazhab Syafi'i kita. Jadi sebab dia adalah dalam minta doa kan, Allahumma hdina fi man hadait. Rugi tak baca kan? Tapi kalau tak hafal, tak apa semua tu kan, jadi maknanya dia tekad pada diri sendirilah. Dia nak bagaimana diperbagaimanakan. Jadi macam mana nak baca dah dulu sikit 2-3 ayat, lepas tu baca lagi sampai habis. Semayat dia sah. Sebab kita nak sempurna, nak markah lebih ni, kita datang ke sini ni kan. Jadi katalah tak buat apa yang saya sebutkan tadi ni sah. Cuma kita nak tahsin makna sempurna, nak markah lebih.
Saya tunjuk air lah ya. Betul. Okay. Yeah. Belakang dulu ya. Ha. Yang tu boleh. Itu boleh. Melainkanlah kalau itu nak tambah atau itu boleh. Tapi sempatnya jangan lebih daripada 2 rakaat tu. Boleh kita bergerak. Sekejap ya. Tak apa. Okey. Doa iftitah itu hendaklah dibaca pada permulaan. Pada permulaan sahaja. Dia tak ada yang kedua. Dia takut tak sempat dia. Okey. Sebab kita tak tahu dia bagaimana imam tu baca lama ke baca sekejap kan. Kalau makna sit lah ni. Maknanya semayang zuhur dan asar sahaja dah ni. Kalau semayang subuh kita tahu dia baca kuat. Jahar. Jahar. Ini yang sit. Sit tu maknanya yang zuhur atau asar ni kan. Jadi kita tak tahu kan. Jadi apakah yang selamat untuk kita sembahyang kan? Baca surah. Jangan baca doa iftitah, baca surah. Kalau saya lah, saya baca doa iftitah tu yang atas tu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baca Fatihah. Sebab imam mesti baca satu surah. Kalau takut baca surah tu pendek kan, qul huwallah pendek sangat kan. Jadi baca yang tu sempat macam kita ni kan pengalaman ya. Jadi cara kaedah kita baca ni ada 2 jenis. Baca laju, kita biasakan baca laju dengan khusyuk, dengan baca solat seorang-seorang tu Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang. Jadi kita rasa lebih kita baca seorang-seorang. 2. Maknanya kita baca solat seorang ataupun solat dengan imam yang baca panjang tu, kita bolehlah baca dalam hati kita yang lebih panjang lagi. Dan satu lagi kaedah kita kena ajar diri kita ialah baca yang laju. Sebab kita Al-Fatihah ni tak boleh tak baca. Sebab zaman muda-muda kita dah diajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Takut sebab bas tinggal. Jadi kita suka dulu kan itu kan itu nak pergi kat apa semua kat UKM tu jadi macam masa pendek sangat. Jadi dah terbiasa kat situ. Jadi memang jadi dah biasa. Ya. Okey. Okey, yang sebab kadang-kadang macam kita tak belajar lagi kan. Jadi kita kalut nak baca juga doa iftitah. Orang kata apa orang kata macam degil lah. Aku punya nak baca lah. Macam degil kan. Sedangkan kaedahnya ialah kena dengar. Sebab kita nak dapat dengan Fatihah. Baca Allahu Akbar. Itulah. Tak adalah. Sebab nak dapatkan 27 kali ganda tu lebih banyak dengan berjemaah. Jadi maknanya dah diajar begitu adalah yang ganjaran yang lebih besar lagi yang kita nak ikut cara sebab lebih baik. Ya. Ya. Dan satu lagi kita niat maknanya dalam hati kita ni aku nak buat yang terbaik, ittiba. Kita ingatkan aku nak ittiba, aku ingat ikut Rasulullah. Aku belajar tahsin solat ni. Jadi aku nak ikut cara-cara yang bukan ikut fikiran kita. Kalau kadang kita degil kan kita ikut fikiran kita. Apa suruh hadis Nabi tak cakap macam tu. Bisa je kata ada hadis yang khusus kan. Jadi kenalah. Jadi macam Fatihah tu kena baca. Dengar dan untuk kita baca.
apa sebab kata tadi nak baca doa iftitah kan? Okey, apa yang saya tahu daripada buku buku ni, maknanya doa iftitah ialah permulaan sahaja. Dia tak ada sambung-sambung, tak ada. Melainkan selepas Fatihah itu ialah baca surah. Doa iftitah bukan surah. Berhentilah. Ya, berhentilah. Dengar. Boleh? Yes. Itulah. Baca yang pendek. Yelah. Ustaz Mak Jais pun ada kata ada suruh berhenti ya. Dapat dikuatkan lagi dengan Ustaz Mak Jais ya. Ni buat sini ya. Okey. Yalah. Kadang-kadang tak ikut-ikut tu kan. Ini puan ingatkan. Jadi boleh berfungsi samalah. Jadi menguatkan lagi. Jadi maknanya kena berhenti juga. Tak. Kita dengar. Telinga, itu fungsi pada telinga kita. Kita menggunakan fungsi telinga bukan menggunakan mulut. Ya, telinga. Dengar dan fahamkan. Ya. Sebab kadang-kadang kita kena ingatlah kan, absar, kan apa sama, semua ada fungsi dia. Sebab kadang-kadang kalau ikut tabiat kan kita daripada mulut dengan mendengar kan, dia faham tu kan. Dah pukul 10 dah ya. Okey. Jadi itulah. Ya, ada satu lagi. Empat. Dua. Ba'diyah. Sebelum zuhur qabliyah. Dua kali sebagai sunat. Sama juga. Oh ya. Jadi niat kita kan dua-dua qabliyah. Dua-dua qabliyah. Cuma yang membezakannya itulah qabliyah itu ialah muakkad. Yang ni yang qabliyah yang kedua tu adalah sunat. Dia qabliyah juga. Sebab dia muakkad tu kan, jadi macam kita macam mengukuhkan ingatan kita ini adalah sembahyang yang Nabi buat yang 12 rakaat itu yang muakkad. Jadi ya Allah, jadi dalam tu kita niatkan ya Allah 12 rakaat ni hari-hari aku solat ini, solat itu adalah untuk membina rumah di syurga. Jadi kita minta, memohon kan. Ya, sama. Itulah. Jadi sampai sini dululah ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya serah kepada puan. Alhamdulillah, terima kasih.